Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi cikgu. Salam. Semua okey ke? Okey cikgu. Kita dah boleh start hari ni? Okey. Okey, jom kita start. Okey, untuk topik hari ni kita akan belajar sambungan daripada topik 11, daya dan gerakan. Dan kita akan masuk subtopik yang terakhir lah, iaitu jisim dan inersia. Okey, dekat sini ada dua situasi yang cikgu tunjukkan. Situasi pertama, buku yang ditindan. Lepas tu cikgu tarik buku yang berada di tengah, tarik dengan kuat, kemudian buku yang ke atas tu akan jatuh ke bawah. Kenapa buku yang ke atas yang buku cikgu tarik tu, kenapa dia tak ikut sekali dengan buku-buku lain agak-agak? Sebab inersia. Sebab apa? Inersia. Inersia, betul. Okey. Sama juga dengan situasi yang kedua, kita ada kat sini ada sehelai kertas, lepas tu diletakkan atas cawan. Kat atas kertas tu ada duit shilling. Okey, apabila kertas tu cikgu jentik ataupun cikgu tarik dengan kuat, shilling tu akan jatuh ke dalam cawan. Okey, apakah konsep bagi situasi yang kedua ni? Konsep yang sama ataupun berbeza dengan yang buku tadi? Konsep sama. Sama. Konsep apa? Inersia. Inersia, betul. Okey, jadi hari ni kita akan masuk topik inersia. Okey, objektif pembelajaran kita hari ni ada 3, iaitu menjelaskan maksud dan contoh inersia, kemudian menerangkan jisim, menjelaskan tentang kesan inersia dalam kehidupan seharian. Okey, untuk objektif pembelajaran yang pertama, kita kena kenal dulu apa itu inersia. Okey, inersia ditakdirkan sebagai kecenderungan objek untuk mengekalkan keadaan asalnya sama ada dalam keadaan pegun ataupun bergerak dalam garis lurus dengan laju yang malar. Okey, kat sini cikgu ada tulis kat sini terdapat dua jenis inersia, iaitu inersia pegun dan inersia gerakan. Tadi cikgu bagi dua contoh yang di slide yang pertama. Agak-agak contoh tu untuk inersia pegun ke inersia gerakan? Inersia pegun ke cikgu? Inersia pegun. Okay, betul. Kenapa pegun? Sebab dia tak ikut sekali dengan apa yang ditarik. Okey, betul. Pandai Husna. Okey, untuk inersia pegun tadi, kenapa dia pegun? Sebab objek tu dia kekal pegun apabila contoh kertas tadi dia kena tarik. Shilling yang ke atas dia tu pegun, dia kekal pegun. Cuma dia jatuh ke dalam cawan sebab apa agak-agak? Gravity. Okey, betul. Okey, tu definisi bagi inersia pegun lah. Untuk inersia gerakan pula, kita boleh tengok contoh yang kat tepi ni, zirafah ni. Ada siapa-siapa boleh explain tak? Apa yang berlaku dekat gambar ni? Apa kaitan dengan inersia gerakan? Kalau pakai tali pinggang, dia kurang impact kalau tengah break. Dia tak terpelanting kot cikgu. Dia tak apa? Dia tak terpelanting kalau pakai tali pinggang. Okey, betul. Ni cikgu tanya, kenapa anda perlu pakai tali pinggang keledar terutamanya kalau anda zirafah? Sebab apa cikgu? Sebab apa? Kamu semua tahu tak? Tinggi. Sebab dia tinggi. So dia tak stabil. Tak tahu. Okay, betul, tak adalah. Konsep dia sama je, cuma cikgu just guna zirafah sebab dia panjang. So kalau bayangkan zirafah tu tak pakai tali pinggang keledar tu, apa akan jadi dekat zirafah tu? Terkeluar kereta. Dia akan ke depan. Okay, betul. Itulah gunanya kita kena pakai tali pinggang keledar. Tak semestinya zirafah je. Kita pun kena pakai. Kita lagi kena pakai. Betul tak? Betul. Okay. Setakat ni faham tak?
inisial ni? Faham cikgu. Faham cikgu? Okey, inisial ada berapa jenis? 2. Inisial apa? Inisial pegun dan inisial gerakan. Kan. Okey. Okey, boleh faham Boleh. Okey. Secara asasnya, inisial ni dia sama dengan satu hukum gerakan, iaitu hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton. Okey, apa beza hukum gerakan Newton pertama dengan inisial ni? Sebenarnya dia konsep dia sama, cuma kalau inisial yang ditakrifkan tadi tu sampai sampai bergerak dalam garis lurus dengan hala jumlah. Sampai situ je kita boleh tulis definisi dia. Tapi kalau untuk hukum gerakan Newton pertama, kita kena definisikan, kita kena tambah lagi. Contohnya sebagai hukum gerakan Newton pertama ialah kecenderungan objek untuk mengekalkan keadaan asalnya sama ada dalam keadaan pegun atau sedang bergerak dalam keadaan lurus dengan hala jumlah sekiranya tiada daya luar yang dikenakan ke atas objek itu. Faham tak? Faham tak? Faham cikgu? Panjang sangat kita tak faham. Faham? Faham. Faham Atika cikgu. faham? Faham. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada objektif pembelajaran yang kedua, iaitu menerangkan jisim. Kenapa kita kena belajar jisim? Sebab inisial dipengaruhi oleh jisim. Okey. Sebenarnya masa tingkatan 1 kita dah belajar maksud jisim. Cuma ingat lagi tak jisim tu apa? Ingat sikit-sikit cikgu. Berat. Ingat sikit. Okey, yang ingat bagus, yang tak ingat cikgu ingatkan balik. Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung dalam sesuatu objek yang mempunyai unit SI kilogram. Okey, kenapa cikgu kenalkan jisim dalam topik inisial? Apa kaitan dia? Okey, kaitan dia ialah jisim ni mempengaruhi inisial dari segi dalam contoh situasi. Kalau contoh dia kalau abu, dia kena kejar dengan lembu. Jadi abu ni patut lari patut lari straight je ke ataupun patut lari dalam keadaan yang contohnya zigzag. Mana lagi bagus, mana lagi selamat untuk dia lari? Lari zigzag. Okey, sebabnya kenapa? Sebab nanti lembu tu susah nak kejar. Kalau lari straight, lembu tu senang dapat. Okey, kenapa lembu tu susah nak kejar kalau dia lari zigzag? Apa kaitan dengan inisial? Sebab dia lembu tu berat. dia berat. So inisial Sebab? dia kurang. Sebab lembu tu berat. Sebab lembu tu berat, okey. Kalau berat, apa yang berlaku? Inisial dia rendah. Inisial rendah. Kalau jisim bertambah, inisial rendah. Betul ke cikgu? Betul tak? Tak tahu. Tak tahu. Jadi sebenarnya semakin besar jisim objek, semakin besar inisial. Maksudnya kalau macam ni, lembu tu berat. So kalau dia nak mengubah keadaan dia, macam kalau kita lari straight, dia tak berubah. So dia akan lari laju je dengan jisim dia yang berat. Inisial dia besar. Faham tak? Faham? Okey, maksudnya kalau contoh kita lari dalam keadaan yang macam zigzag, dia berat, dia nak dia nak berlari dalam keadaan yang mengubah arah tu dia susah. Oh sebab Boleh relate tak? Oh. Faham cikgu? Betul kan ni, faham? Betul. Yang lain? Faham cikgu. Faham. Okey.
kita proceed. Betul ni faham? Okay, kalau faham cikgu nak wakil terangkan apa yang cikgu letakkan dalam gambar ni. Ada 3 situasi kesan inisial dalam kehidupan seharian. Ada Saya, yang cikgu. nak tolong explain? Saya nak jawab yang payung tu. Okey, boleh? Okay. Payung, dalam mengeringkan payung, payung dapat dikeringkan dengan memutarkan dengan tangan dan diberhentikan secara mengejut. Apabila payung diputarkan, titisan air pada permukaan payung akan bergerak sekali. Apabila payung diberhentikan dengan tiba-tiba, inersia titisan air menyebabkan titisan air terus bergerak dan meninggalkan permukaan payung. Okey, betul. Tepat. Betul? Isna, terima kasih Isna. Yang kedua, ada yang nak terangkan ke? Saya. Atikah. Okey, Atikah. Kalau masa nak menuang sos keluar dari botol tu kan, kalau kan kita nak keluarkan sos tu kita sentak dengan cepat. Lepas tu kita berhenti tiba-tiba. So dia akan keluar dengan laju lah. Inersia sos tu menyebabkan sos tu cenderung untuk bergerak ke bawah dan keluar dari botol. Okey, betul? Sangat tepat. Saya nak jawab yang mengetatkan kepala penukul. Okey, boleh Amira? Okey, saya rasa kalau kita nak ketatkan kepala penukul ni, kita tak perlu pun nak ketatkan kepala tu, tapi kita hentakkan pemegang penukul tu pada permukaan yang keras, contohnya permukaan kayu. So that bila pemegang penukul tu dihentak, jadi dia akan berhenti bergerak. And then kepala penukul tu kan berat sebab dia besi. Jadi dia akan ada inersia yang lebih besar dan dia akan turun ke bawah dan dia akan masuklah dengan kayu penukul tu. Jadi macam tu yang saya faham. Okey, betul. Betul Amira, terima kasih. Okey, sebab 3 orang dah jawab, yang lain boleh faham tak dari apa yang kawan-kawan kamu terangkan? Faham. Ada yang mana bahagian yang tak faham? Boleh tanya sekarang. Faham cikgu? Faham. Cikgu. Okey, jadi itulah objektif kita hari ni, semua dah tercapai. Tadi kita dah tahu maksud, kita tengok balik objektif Objektif pembelajaran kita tadi, yang pertama menjelaskan maksud dan contoh inersia. Kemudian menerangkan jisim, kita dah faham jisim tu macam mana dia mempengaruhi inersia. Lepas tu kita ada last kali menjelaskan tentang kesan inersia dalam kehidupan seharian yang kamu semua dah terangkan tadi. Okey. Jadi dah habislah untuk inersia hari ni. Untuk topik yang terakhir dalam daya dan gerakan. Okay, ni extra lah, the law of inertia dalam student punya edition. Ni agak-agak faham tak? Kenapa macam ni? Cuba terangkan sebab ni dalam bahasa Inggeris, aku tak sempat pula nak translate kan. Amira boleh? Siapa tak tahu siapa dia ni. Kena translate kan ke cikgu? Translatekan dalam bahasa yang kamu faham lah. Jangan baca je. Oh, kalau student tu tidur je. Kalau student tu tidur je, dia akan sentiasa nak tidur. Kalau student tu dia belajar dia akan selalu belajar. Betul ke? Okey, dah lepas tu kecuali kalau dia selangkan dengan tengok TV, makan dan bermain game. Cikgu. Ya. Okey. Saya rasa saya dapat kaitkan sedikit dengan konsep inersia. Okey. Macam mana tu? Macam mana kamu boleh kaitkan? Okey, macam yang cikgu siapa yang saya faham berdasarkan apa yang cikgu ajar, sebab inersia kan macam kecenderungan untuk kita mengekalkan keadaan asal. Jadi kalau dia tidur, sebab tu dia akan terus tidur. Kalau dia study, dia akan terus study. Dia akan mengekalkan keadaan asal. Okey. Itu yang saya faham. Okey, betul. Okey. Betul lah apa yang sebenarnya Amirah cakap. Maksudnya kalau contoh kita ni jenis yang
paling senang lah nak relate. Kalau dah malas tu malas lah. Dia akan terus tidur je. Kalau dia rajin study dia akan sentiasa rasa nak study. Kecuali kalau tiba-tiba ada gangguan, kita dah tengah rajin nak study ni, banyak assignment, kita buat assignment, kita pergi sekolah. Tiba ada orang panggil ajak keluar lepak. Tu jadinya daya luar lah yang mengganggu kita punya keadaan asal kita. Okey, boleh faham? Faham tak? Faham. Yang lain? Atikah? Saya faham. Okey. Itu je untuk hari ni. Last kita buat quiz lah, boleh? 6 soalan je. Cikgu. Boleh. Jawab sama-sama Okey. Okay. Semua dah ready Ready. Okay. Soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan inersia? Ni dah banyak kali dah kita ulang tadi. Nombor berapa jawapan? Nombor Dua, cikgu. Semua jawab nombor 2 Ada yang jawab selain nombor 2? Nombor 2. Okey, nombor 2. Kita cuba tekan. Okey, betul. Yang seterusnya soalan yang kedua, apa ni? Typo. Okey, apakah hukum gerakan Newton pertama? Yang ni pun cikgu dah explain dah tadi, dah terangkan. Nombor berapa? Nombor 1. Nombor 3. 1, 3. Yang mana? Sekejap cikgu. Okey, boleh fikir. Ada masa lagi, kita boleh fikir lagi. Cepat. Kita ada lagi 4 soalan. Nombor 3. Nombor 3 Nombor cikgu. Okey, nombor 3. Kita tengok betul ke tak? Okey, betul. Okey, soalan nombor 3. Disebabkan inersia, objek yang bergerak akan terus kekal. Bergerak. Okey, betul. Soalan yang keempat. Untuk mengubah pergerakan objek, inersia mesti diatasi dengan yang bertindak pada objek. Daya. Daya. Okey. Terus soalan yang kelima. Objek dengan apa yang lebih besar juga mempunyai inersia yang lebih besar. Jisim. Same, cikgu. Okey, yang ni semua dah betul-betul ingat Sebab lembut tadi. Okey, betul. Soalan yang terakhir, inersia adalah kecenderungan objek untuk menolak perubahan apanya? Pergerakannya. Pergerakannya. Okey, tak boleh tekan pula. Hello. Yeay, dah betul. Semua dah boleh jawab 6 soalan. Tak nak kuis Semua lagi. dah faham. Nak kuis lagi ke? Tak nak. Tak nak, okey tak apa. Memang tu je untuk hari ni dulu. Nanti cikgu akan bagi kuis ni dekat kelas. Lepas tu kamu boleh buat untuk ulang kaji lah. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Salam cikgu. Terima kasih. cikgu. Sama-sama.